Saya bersetuju dengan pendapat bahawa negara kita harus mengubah hala tuju dengan mengambil langkah serta pendekatan baharu yang drastik, yang lebih efektif, yang dinamik dan inklusif serta mampan agar pertumbuhan pembangunan negara mampu meletakkan kita pada kedudukan yang strategik sebagai peneraju ekonomi Asia. Walaupun negara telah mencatatkan pertumbuhan purata KDNK sebanyak 5.9% setahun seperti yang dilaporkan dalam tempoh 2 tahun pertama RMK 12 pada tahun 2021 dan 2022, adakah kita patut berasa selesa dengan kedudukan dan pencapaian negara setakat ini? Saya percaya dengan pelbagai sumber yang kita ada, kita mampu mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Tidak dinafikan, serangan wabak COVID telah merencatkan pertumbuhan pembangunan negara dan dunia secara amnya. Namun begitu, saya agak kesal kerana faktor ketidakstabilan politik negara pada tahun yang sama turut menjadi penyumbang besar kepada kebantutan perkembangan negara. Faktor ini pada pendapat saya sepatutnya dapat kita elakkan. Tuan Yang Dipertua, prinsip ekonomi madani yang diketengahkan kali ini memberikan fokus kepada hala tuju untuk negara menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi dengan melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara. Saya bersetuju dengan keutamaan diberikan industri high growth, high value yang turut merangkumi industri pertanian dan industri asas tani. Tetapi apa yang merisaukan adalah apabila Jabatan Perangkaan melaporkan bahawa keupayaan negara untuk menyediakan bekalan makanan domestik semakin merundum dan keterbergantungan kita kepada import makanan semakin meningkat saban tahun. Saban tahun juga, pelbagai bentuk bantuan, program serta usaha kerajaan diwujudkan bagi membantu dan memperkukuhkan sektor pertanian negara kita. Namun kita masih lagi tidak dapat menampung keperluan sumber makanan rakyat kita. Saya menyambut baik saranan-saranan ekonomi madani yang memberi penekanan kepada masyarakat luar bandar dan turut dinyatakan secara jelas program pembangunan ekonomi orang asli. Jadi syabas. Tetapi ingin saya sarankan agar diwujudkan juga saranan yang khusus bagi orang asal di Sarawak dan Sabah. Walau bagaimanapun, atas dasar inklusif dan keterjaminan bekalan sumber makanan, petani-petani berskala kecil yang rata-ratanya berada di kawasan luar bandar juga perlu diberikan perhatian yang sewajarnya. Tuan Yang Dipertua, selain daripada memperkasakan insentif cukai dan subsidi, memperkenalkan teknologi inovatif serta canggih dalam usaha untuk menjamin pengeluaran hasil pertanian yang berkualiti dan berdaya saing, saya pernah memberikan 5 saranan pada sidang parlimen yang lepas untuk membantu petani-petani kecil kita, dan secara ringkasnya saranan saya adalah: pertama, memberi penekanan kepada tanaman komoditi yang dianggap tidak ekonomik. Kedua, meningkatkan usaha untuk meneroka dan mempelbagaikan jenis tanaman cash crop dengan izin. Ketiga, menggalakkan pertanian kaedah pertanian campur. Keempat, melebarkan program-program pertanian dan insentif-insentif pertanian kepada setiap lapisan masyarakat. Dan yang kelima, mengambil ikhtiar yang mampan dan bersepadu di dalam usaha-usaha untuk dengan izin revive and rejuvenate kawasan pertanian yang terbengkalai, kawasan pelombongan yang telah ditinggalkan dan kawasan pertanian yang lama dan tidak subur lagi. Menurut perkiraan saya, the domino effect dengan izin, kita akan dapat meningkatkan pendapatan petani-petani kecil, membuka lebih banyak peluang pekerjaan di kawasan luar bandar dan sekaligus mengelakkan penghijrahan belia-belia ke bandar. Ya, Tuan Yang Dipertua, saya ingin juga menyentuh tentang isu pendidikan yang sentiasa menjadi keutamaan saya sepanjang saya berkhidmat menjadi wakil rakyat. Dan pada tahun ini, Kementerian Pendidikan menerima peruntukan tertinggi dan saya sedia maklum bahawa pihak Kementerian Pendidikan memberi fokus kepada penyelenggaraan dan baik pulih sekolah-sekolah daif bagi tahun ini. Satu lagi isu yang saya ingin mohon penjelasan daripada pihak kementerian adalah tentang peruntukan bagi aktiviti-aktiviti co-curriculum dan sukan. Saya juga difahamkan bahawa peruntukan bagi program sukan bagi sekolah-sekolah yang diberikan mengikut jumlah enrolment dengan izin, masalahnya ialah jumlah enrolment ini bagi sekolah di luar bandar dan di bandar jauh bezanya. Malahan saya percaya kos yang lebih tinggi terpaksa ditanggung oleh pihak sekolah di luar bandar berbanding sekolah di bandar. Program co-curriculum seperti sukan sangat penting dan wajar diwajibkan seperti yang berlaku pada hari ini. Tetapi apa yang membingungkan para guru di luar sana adalah kekangan kewangan bagi menganjurkan program yang diwajibkan oleh kementerian ini. Apa yang lebih mengecewakan adalah apabila ada pelajar yang berpotensi dan berpeluang mewakili sekolah ataupun bahagian ataupun negeri akhirnya terpaksa menarik diri kerana masalah kewangan. Saya juga berpendapat bahawa jumlah peruntukan bagi program-program sukan sudah tidak lagi senada dengan kos sara hidup yang sudah meningkat. Jadi saya ingin tahu, bilakah kali terakhir pihak Kementerian Pendidikan menyemak semula kadar peruntukan bagi program-program sukan sekolah? Ya.
Tuan Ketua, seterusnya isu pembangunan luar bandar yang tetapi di kesempatan ini saya ingin membangkitkan masalah yang berlaku di Mas Gading. Saya merasakan pembentangan kajian seperpenggal RMK 12 ini kurang menyentuh tentang hal projek-projek pembangunan infrastruktur yang tertangguh atau tergendala seperti projek sakit maupun projek belum mula. Selaras dengan penegasan ke-12 kajian seperpenggal RMK 12 mempertingkatkan kecekapan pelaksanaan dan pemantauan, saya dengan ini ingin menyatakan dengan jelas dan sejelas-jelasnya tentang dua projek yang saya kira sangat relevan dengan penegasan yang dimaksudkan. Mohon kementerian yang bertanggungjawab dapat menerapkan penegasan ini kepada dua projek di Mas Gading yang saya anggap sangat relevan, iaitu projek pembinaan jambatan Selampit dengan jumlah peruntukan 27.9 juta yang diluluskan pada 2019. Dan terbaru dalam sidang bulan Mac yang lalu, jawapan daripada pihak kementerian yang saya dapat dinyatakan kos tambahan sebanyak 14.1 juta diperlukan untuk projek ini disebabkan perubahan jajaran dan lokasi serta peningkatan kos bahan binaan. Projek kedua adalah projek Jalan Kendai. Projek Jalan Kendai Selampit sepanjang 12 km. RM 72 juta diluluskan. Tetapi kedua-duanya belum dimulakan lagi sampai hari ini. Maka mohon tindakan yang sewajar-wajarnya kepada pihak ataupun daripada pihak yang bertanggungjawab. Seterusnya ini Ketua, isu yang agak khusus iaitu mengenai peruntukan yang melibatkan isu tanah NCR, Native Customary Right bagi negeri Sarawak. Disebabkan tidak ada geran tanah, maka timbul isu atau masalah lain yang perlu saya ketengahkan di sini. Pertama, peruntukan untuk menyukat tanah NCR yang telah dihentikan pada tahun 2018. Saya ingin mewakili suara-suara rakyat Sarawak ingin memohon agar peruntukan bagi menyukat tanah NCR ini dihidupkan semula agar ramai rakyat Sarawak dapat mendapat hak sebagai pemilik geran tanah yang sah dan diiktiraf. Kedua, akibat tanah yang masih berstatus NCR atau tidak bergeran ini, banyak manfaat seperti peruntukan atau projek yang tidak dapat disalurkan kepada rakyat Sarawak. Contoh pertama, permohonan insentif pertanian yang mewajibkan orang kampung mempunyai geran tanah. Ramai pemohon yang rata-rata penduduk di luar bandar tidak dapat menikmati insentif program pertanian yang diberikan oleh kerajaan kerana isu geran tanah ini. Contoh kedua, skim rumah mesra rakyat. Skim yang diberikan oleh kerajaan untuk membantu merealisasikan impian rakyat-rakyat yang tidak berkemampuan untuk memiliki rumah kediaman mereka sendiri. Malangnya impian itu hanya boleh dibina di atas tanah yang bergeran. Makanya sasaran kerajaan untuk kumpulan masyarakat yang berada di kawasan luar bandar di Sarawak seperti Mas Gading sudah pasti tidak dapat dicapai atau dalam erti kata lain gagal. Tanah NCR yang sudah disukat perlu mendapat kelulusan daripada pihak Land and Survey dan proses ini memakan masa yang agak lama. Saya difahamkan ini adalah disebabkan kekurangan tenaga kerja dan kekangan kewangan. Ada juga pemohon yang mengadu terpaksa menunggu sehingga hari ini selepas 25 tahun disukat sampai hari ini masih menunggu. Jadi contoh ketiga pula, dan ini adalah contoh terbaru dan terkini, melibatkan peruntukan bagi rumah ibadat bukan Islam. Kebanyakan rumah ibadat di kampung-kampung juga tidak mempunyai geran. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Kerajaan Tempatan kerana telah memberikan sedikit kelonggaran kepada permohonan dari negeri Sarawak kerana salah satu syarat untuk mendapatkan peruntukan ini juga adalah geran tanah. Maka dengan rasa rendah diri tetapi harapan yang sangat tinggi, saya minta-mintalah ada sinar cahaya di sebalik kelonggaran itu. Saya ingin menyuruh pihak KPKT agar tidak mensia-siakan kelonggaran itu kerana semua permohonan itu adalah atas dasar keperluan. Jadi itu jaminan saya. Dengan itu, atas dasar yang melandaskan tunggak kedua matlamat ekonomi madani, iaitu membangun masyarakat sejahtera dan demi meningkatkan kecekapan pengurusan pengeluaran makanan melalui pengoptimalan penggunaan tanah pertanian, saya ingin sekali lagi memohon agar kerajaan mempertimbangkan rayuan kami rakyat Sarawak ini untuk mempertimbangkan rakyat ini agar peruntukan untuk menyukat tanah NCR dikembalikan dan kalau boleh disegerakan dan jumlahnya mungkin perlu ditambah. Dengan ini yang Tuan Yang Ketua dan Dewan Sidang yang dimuliakan, untuk menutup tirai perbahasan saya kali ini, besar harapan saya kajian separuh penggal RMK 12 ini benar-benar bersikap inklusif dan memberikan manfaat kepada setiap lapisan masyarakat tanpa mengira usia, jantina, bangsa, agama, keupayaan, kedudukan, tanpa mengira fahaman politik dan termasuk juga penduduk yang masih belum mendapatkan kewarganegaraan mereka. Dengan ini Mas Gading menyokong usul ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput